Kenapa penting untuk kita belajar tauhid? Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Apabila kita bincang tentang isu syirik, meskipun perbincangan tentang syirik ini adalah perbincangan yang lama, diulang-ulang oleh orang dan juga semua aliran, semua madhab bercerita tentang syirik di setiap zaman. Tapi ia adalah isu yang penting yang mesti sentiasa diingatkan. Kerana kalau kita tersalah dalam hukum hakam fiqh, kesalahan itu kesalahan ijtihad. Kalau betul kita dapat pahala, kalau salah kita dapat pahala. Kalau kita ikut ulama-ulama mujtahid, ulama yang mengeluarkan hukum hakam fiqh, kita ikut mereka, apa sahaja ijtihad mereka, kita dapat pahala bila kita mengikut. Apabila kita bincang masalah berkaitan dengan akhlak, sebagai contoh. Akhlak yang baik dan akhlak yang buruk ni manusia tahu. Kebiasaannya manusia tahu. Walaupun orang mengajar dengan cara yang mungkin susah, cara yang mungkin lebih susah daripada realiti sebenar, tapi hakikatnya orang tahu mana akhlak baik, mana akhlak buruk. Tetapi ilmu berkaitan dengan akidah, ilmu yang berkaitan dengan mengenal Tuhan dan menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila orang tersalah di dalam ilmu ini, kesilapan itu membawa ke neraka. Apabila orang silap di dalam menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, dia sembah Tuhan lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, silap itu silap yang tidak diampunkan. Sebab itulah mengaji tentang akidah dan tauhid ini penting. Sangat penting. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kenapa penting untuk kita mengaji akidah? Sebab okey, cantik. Bagi balik kakak Laila. Kakak tu dah kipas lah. Oh. Okey. Kenapa penting untuk kita belajar tauhid? Allah Subhanahu Wa Taala, apabila Allah ciptakan manusia, Allah ciptakan makhluk, Allah jadikan manusia sebagai khalifah. Allah tuntut kepada manusia untuk menyembah Allah. Ini dituntut berbanding dengan makhluk-makhluk lain. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan juga manusia melainkan untuk menyembahku. Manusia untuk menyembah Allah dikurniakan dengan akal dan fikiran. Tapi akal itu boleh membawa ke mana-mana. Akal tu boleh pergi ke mana-mana agama. Akal tu dia boleh pilih macam mana gambaran Tuhan yang dia nak, ataupun sistem ketuhanan yang dia nak pilih. Dan akal itu dia boleh pilih apa yang dia nak buat untuk mendekatkan diri dia kepada Tuhan. Di sini pentingnya wahyu. Wahyu untuk mengikat akal kita. Wahyu datang nak bagi tahu kat kita, Tuhan ni macam ni. Inilah Tuhan. Sebab siapa pun tak pernah tengok Tuhan. Jadi dengan wahyu kita kenal sifat-sifat Tuhan. Satu. Yang kedua, dengan wahyu juga kita kenal sistem ketuhanan itu macam mana. Tuhan, macam mana cara nak sembah Tuhan. Kalau ikut akal manusia, orang akan lihat di sekeliling, dia akan reka cara-cara masing-masing. Dia lihat sekeliling, struktur yang ada, lalu dia anggap struktur Tuhan tu mungkin macam tu. Nak menentukan mana satu betul dan mana satu tak betul, kita perlukan wahyu. Dan yang ketiga, kita selalu cerita juga, apa yang Tuhan nak daripada kita, apa yang Tuhan larang kita buat, itu juga memerlukan wahyu. Bila manusia terputus daripada wahyu, dia akan menyembah Tuhan dengan cara yang dia rasa paling sesuai. Ini masalah paling utama dalam kehidupan manusia. Kita lihat di sekeliling kita, lalu daripada apa yang kita lihat itu, kita bina sistem ketuhanan daripada apa yang kita nampak. Inilah yang membawa kesesatan ramai orang. Bahkan kesesatan yang first sekali, Allah Ta'ala rekodkan di dalam Al-Quran, syirik yang pertama, syirik kaum Nabi Nuh, itulah asasnya. Asasnya apa? Ada orang alim. Ada beberapa orang alim di kalangan umat Nabi Nuh. Apabila orang alim ni mati, setelah zaman Nabi Nuh, jauh mereka daripada wahyu, ketika itu wahyu belumlah ditulis, disampaikan, ajaran Nabi Nuh semakin lama semakin hilang. Orang alim ni pun dah mati dah. Orang yang selepas zaman kematian orang alim ni, mereka fikir, apa kita nak buat? Macam mana nak menyembah Tuhan? Barangkali apa yang mereka lihat, sistem manusia ni, dia ada multiple layer punya leadership. Ada ketua jabatan. Atas daripada ketua jabatan,
ada pengarah. Atas daripada pengarah ada menteri. Atas daripada menteri ada Perdana Menteri. Atas pada Perdana Menteri ada raja. Bila orang fikir begitu, mungkin orang kata, mungkin begitu kot sistem ketuhanan. Ada makhluk yang di tengah-tengah ini yang disayangi oleh Tuhan. Apabila kita buat baik kepada makhluk ini, samalah seumpama kita buat baik dengan Tuhan. Logik ke tidak? Logiklah. Akal mungkin boleh terima. Mungkin ada beberapa makhluk ni dilantik oleh Tuhan untuk ada keistimewaan tertentu. Buat baik dengan mereka sama macam buat baik dengan Tuhan. Macam mana nak bagi Tuhan sayang kat kita? Sebahagian daripada mereka fikir, cara nak bagi Tuhan sayang dekat kita, kita gambarkan makhluk-makhluk ni. Tuhan tak boleh digambarkan. Kita gambarkan, kita lukis muka orang-orang yang hebat ni dan kita beribadat dengan melihat muka mereka. Bila kita lihat muka mereka, terasa dekat kita dengan Tuhan. Sebab Tuhan sayang kepada mereka. Lalu setelah zaman kematian orang-orang yang hebat di zaman Nabi Nuh ni, mereka pun lukis potret. Lukis potret dan mereka simpan untuk mereka muliakan. Apabila orang nak beribadat, dia letak gambar-gambar ni kat depan dia. Untuk nak kontrol otak dia. Aku tak payah tengok benda lain, aku tak payah fikir benda lain. Ini untuk fokus otak aku. Dan aku boleh ingat kepada Tuhan. Jadi aku tak ada nak fikir benda lain lah. Tak fikir anak-anak, tak fikir bini, tak fikir cerita, sensasi ke apa. Dia boleh fokus tengok muka tu je. Dan dia beribadat. Sehinggalah datang zaman selepas tu, macam mana syirik boleh berkembang. Itu zaman awal. Datang zaman kedua, generasi ketiga, melihat orang tua-tua mereka, asyik bila nak beribadat je mereka akan tengok gambar ni. Nak beribadat, dia akan berdiri di hadapan gambar ini. Lalu sampailah kepada mereka kepercayaan baru. Kepercayaan yang sampai kepada orang generasi kedua, innama kanu ya'budunahum wa bihim yusqaunal matar. Orang tua-tua kita ni dulu sebenarnya menyembah gambar-gambar ni. Dengan meminta kepada gambar-gambar ini, turunlah hujan kepada mereka. Di sini berlaku syirik yang besar terus. Mereka masih lagi percaya Tuhan yang paling utama, Tuhan yang paling besar adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tengok macam mana. Makhluk yang asalnya orang-orang soleh dijadikan gambar untuk orang beribadat. Generasi selepas tu apa yang mereka buat? Mereka sembah terus. Sebab mereka ingat orang sebelum ni berdiri depan gambar tu untuk menyembah. Orang sebelum tu hakikat dia, mereka berdiri di depan gambar tu, dia tak directly sembah. Dengan kepercayaan yang apabila kita melihat gambar ni, yushawwiquna ilal ibadah, menjadikan kita bertambah rindu untuk melakukan ibadat. Itu yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran. Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Apabila dalam sebahagian riwayat diceritakan cerita ni berlaku sebelum Nabi Nuh. Berlaku sebelum Nabi Nuh. Bila Nabi Nuh datang, Nabi Nuh ceritakan kepada mereka, la tadharunna alihatakum. Mereka kata, kami tak mau tinggalkan Tuhan kami. Wala tadharunna waddan wala suwa'an wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Ini nama 5 orang soleh yang mereka nak sembah. Asalnya niat dia baik. Tetapi apabila masyarakat tak kenal wahyu, dia pakai otak dia sendiri, syaitan akan tunjuk yang mana yang buruk supaya nampak jadi cantik. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan rasul bersilih ganti. Habis satu rasul, datang rasul lain. Apabila manusia mula meninggalkan agama, datang rasul lain untuk membetulkan agama. Arab jahiliah macam tu juga. Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Ismail yang tinggal di Mekah mengajarkan tauhid. Mengajarkan tauhid, tidaklah kamu sembah melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya sembah Allah. Lama kelamaan orang mula meninggalkan ibadat. Orang meninggalkan ibadat yang betul. Dia tambah dalam ibadat sikit-sikit. Setiap ini benda yang boleh berlaku di mana-mana sahaja. Budaya memberi kesan. Kadang-kadang sampai zaman sekarang, sampai zaman kita pun, sebab di sebahagian tempat, solatlah kita tengok solat. Contohnya, di Oman, orang menjadi kebiasaan orang Oman, dia letak tangan irsal. Lurus betul. Dia tak angkat tangan. Atas perbezaan mazhab lah. Apa yang berlaku? Isu-isu macam ni, orang alim yang nak kaji ni tak ramai. Tapi yang mengikut ni ramai. Apabila menjadi satu budaya di satu tempat, budaya itu akan berterusan. Daripada satu titik, kemudian budaya itu akan berterusan. Jadi lama kelamaan, yang berlaku di Mekah, orang meninggalkan ibadat. Manasik-manasik telah diubah sedikit sebanyak.
Orang ubah sedikit sebanyak manasik haji. Asasnya ada tapi diubah sedikit sebanyak. Sehinggalah datang satu orang yang namanya Amr bin Luhai. Amr bin Luhai ni Nabi SAW kata, aku melihat dia di neraka. Yajurru qasbuhu finnar. Dia dalam neraka, isi perut dia terjuntai, terkeluar di dalam neraka. Amr bin Luhai, satu orang lelaki daripada zaman jahiliyah. Apa dia buat? Amr bin Luhai, satu hari dia pergi ke Syam. Pergi ke Palestin untuk meniaga, pergi ke Syam. Bila dia sampai di Syam, Amr bin Luhai dia melihat budaya di Syam, orang banyak ada patung-patung. Mereka ada banyak patung. Orang Syam ketika itu, mereka banyak Nabi sebelum tu turun di Syam. Banyak Nabi sebelum tu. Mereka kenal Allah Subhanahu Wa Taala sebelum Arab Jahiliyah lagi. Mereka kenal Allah Ta'ala dulu. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail di Mekah. Tapi tinggalan Nabi-Nabi lain banyak di negeri Syam. Dan lebih baharu daripada tu. Dekat dengan wahyu. Ada Nabi, ada agama. Mereka itu dianggap kaum yang beragama. Amr bin Luhai, dia pergi ke Syam. Dia nampak ada satu budaya. Mereka ni kuat agama. Tapi banyak batu-batu kecil yang dia sembah batu tu. Dia pergi kat negeri Syam dan dia tanya mereka, ma hadhil asnam arakum ta'budun? Apa batu yang aku nampak kamu duk sembah ni? Ramai-ramai duk minta apa kepada batu ni? Dan dia sebut kepada dia, hadhil asnam na'buduha. Tokong-tokong ataupun batu-batu ini kami sembah dia. Fanastangtiruha fatumtiruna. Kami kalau nak hujan, kami pergi minta kat batu-batu ni. Tolong buat turun hujan mai kepada kami, lalu dia pun turunkan hujan kepada kami. Fanastansuruha fayansuruna. Kami pun fanastansuruha fatansuruna. Kami pergi minta kepada dia pertolongan kalau kami ada hajat apa-apa. Apa sahaja hajat, yang kecil dan yang besar, nak hilangkan penyakit ke apa sahaja kesusahan, mereka akan pergi menghadap batu-batu ini lalu minta tolonglah kami. Fatansuruna. Lalu batu-batu ini pun menolong kita. Amr bin Luhai bagi tahu kepada orang Syam, kalau begitu bagi kat aku satu batu, aku bawa balik Mekah. Nampak macam best budaya mereka. Ini satu lagi penyakit manusia yang menyebabkan banyak kerosakan berlaku. Manusia suka benda-benda unik. Dia suka buat benda baru yang dia special. Dia nampak lain daripada orang lain, ataupun nampak tempat dia tak ada orang buat, tempat dia orang buat, dia nak jadi initiator, orang pertama yang bawa benda baru. Sikap manusia, dia tak mau ikut. Dia nak jadi dikenal sebagai orang yang buat pembaharuan. So, Amr bin Luhai, apa yang dia buat? Dia minta kat mereka, bagi aku satu batu supaya aku boleh bawa balik ke Mekah. Dan dia pun bawa balik ke Mekah, satu persatu orang balik ke Mekah. Dia pun bagi ke dia hubal, satu batu hubal yang dia bagi ke dia. Pattern hubal tu dia bawa balik, orang pun sembah, orang pun ukir dengan pattern yang sama. Akhirnya, di Mekah tersebarlah berhala sama seperti yang berlaku di Syam. Sama macam apa yang ada dekat Syam, ada dekat Mekah. Walaupun macam tu, mereka kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka kenal Allah dan mereka masih lagi menyembah Allah Subhanahu Wa Taala di negeri Mekah. Ini penting yang ramai orang mungkin silap faham. Orang ingat orang Mekah ni sembah berhala aja. Tak, bukan sembah berhala sahaja. Mereka tahu Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan. Mereka tahu Allah yang menciptakan segala-galanya. Mereka tahu bahawa kalau Allah tak bagi, satu pun takkan jadi. Mereka tahu semua kuasa mutlak adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pasal pada persembah batu-batu ni. Dia kata, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami taklah sembah batu-batu ni melainkan supaya batu-batu ini mendekatkan kami kepada Tuhan. Sikit dia bagi kami dekat dengan Tuhan. Logik ke tak logik? Orang bila dengar, lama kelamaan orang akan dengar orang kata logik juga, betul juga percayaan dia apa. Mana ada orang pergi minta kat raja tu Orang akan minta kepada orang-orang bawahan, orang-orang suruhan, pekerja raja tu. Kadang-kadang, raja tak ambil tahu pun. Bukan raja yang nak lulus kita punya permintaan kita. Siapa nak minta kena transfer pergi mana-mana, dia bukan minta kat raja. Dia pergi jumpa orang yang dekat dengan raja, boleh tak tolong tukang. Banyak kawan-kawan cerita cikgu lah kan. Nak tukang, dia kena cari kabel untuk tukang. Pergi kerja kat situ, nak pergi kerja kat sini. Dia akan carilah orang yang dekat. Tak payah pakai raja lah, menteri pun sama. Dia akan cari orang yang dekat dengan menteri. Benda ni tak boleh fikir pakai otak. Kadang-kadang orang yang dekat tu boleh jadi driver menteri. Boleh jadi siapa-siapa sahaja. Jiran menteri, tukang kebun menteri. Orang kenal kan. Tolong bawa surat aku suruh sign. Itu pun sign, dapatlah tukang. Orang akan fikir, logik sama juga. Tuhan tak ada nak urus semua benda ni.
Mesti ada orang yang tolong Tuhan buat benda-benda macam ni, kita pergi minta kat orang tu. Surat tu akan datang, urusan Seri Paduka Baginda juga. Walaupun Seri Paduka Baginda tak tahu apa pun, orang lain yang buat. So Arab Jahiliah fikir, mungkin sama kot. Kita pergi minta kat Lat, Uzza, Hubal. Mereka ni tolong buat kerja Tuhan lah. Tuhan sebagai, apa orang kata? Head of organisation. Dan dia ada banyak assistant. Jadi kita minta kepada assistant ni. Minta kepada assistant supaya assistant ni tolong bagi apa yang kita nak. Kalau fikir akal, macam betul juga. Nak bagi dekat dengan Tuhan. Sehingga lama kelamaan apa yang jadi, orang tak minta dah dekat Tuhan. Kecuali pada occasion tertentu sahaja. Minta kepada Tuhan ni hanya menjadi rutin-rutin sahaja. Rutin ibadat sahaja minta kat Tuhan. Bila rutin ibadat, manasik haji. Mereka pun minta kepada Tuhan. Manasik haji, ketika mereka sebut nama-nama mereka sebahagiannya, mereka sebut nama hamba kepada Tuhan. Rumah yang paling dihormati, Kaabah, mereka panggil Baitullah. Rumah Allah mereka panggil. Walaupun mereka letak berhala kat tepi-tepi. Tapi dalam urusan seharian mereka, dalam hari-hari biasa, bila mereka mengalami kesusahan, mereka tak cari Allah Subhanahu Wa Taala, mereka cari makhluk. Apa yang ada di dalam kepala mereka? Barangkali ni berfikir pada ketika itu, Tuhan banyak lagi benda nak buat. Lebih baik kita minta kat Tuhan kecil-kecil ni. Tuhan kecil-kecil dia senang sikit, dia senang. Dia boleh bagi kelulusan cepat. Nak naik atas, nak turun lambat. Logik manusia fikir macam tu juga. Nak pergi minta dekat pemimpin tertinggi, banyak kerja lagi dia nak fikir. Baik kita minta kat pemimpin kecil-kecil ni. Sehingga berlakulah kepercayaan syirik dan dia tersebar dalam kalangan Arab Jahiliah. Walaupun mereka masih lagi percaya Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan yang paling utama. Apabila mereka tawaf, Arab Jahiliah bila tawaf, sebahagian mereka ucap, Labbaik Allahumma labbaik. Kami menyahut seruanmu ya Allah. Labbaik la syarika laka labbaik. Kami menyahut seruanmu, tidak ada sekutu bagimu. Ucapan ini diwarisi daripada zaman Nabi Ibrahim dulu. Tidak ada sekutu bagimu. Engkaulah satu-satunya Tuhan. Illa syarikan laka, illa syarikan huwa laka, tamlikuhu wa ma malak. Dia tambah satu lagi kat hujung tu. Dia ambil talbiah Nabi Ibrahim, dia tambah kat hujung tu. Talbiah Nabi Ibrahim dah cantik dah. Kami menyahut seruanmu, wahai Allah, tidak ada Tuhan melainkan engkau, tidak ada sekutu bagimu. Dia tambah kat hujung tu. Melainkan sekutu-sekutu yang engkau lantik dan engkaulah yang memilikinya. Nampak dia tambah macam mana otak dia. Ucapan talbiah Nabi Ibrahim yang dah cantik tu, tidak ada sekutu bagi Allah. Itu pun dia boleh dekorate lagi. Oh, tambah masuk sikit. Ya, memang tak ada sekutu bagi Allah Ta'ala. Kecuali sekutu yang Allah Ta'ala lantik dan Allah Ta'ala lah yang memiliki dia. Ini tersebar dalam karangan Arab Jahiliyah. Sebelum kedatangan Nabi SAW. Daripada situ, berkembanglah sistem syirik ini. Bermaharajalela. Sebahagian orang mereka nak sembelih binatang, Tuhan yang besar ni, Allah Subhanahu Wa Taala tak perlu, tak kisah sangat hang sembelih ke tak, Tuhan tu dah kaya. Baik kita jaga hati Tuhan kecil-kecil ni. Sembelih sebut nama Hubal, sebut nama Uzza, Manat, sebut nama Tuhan kecil-kecil supaya dia sayang dekat kita. Dia pun nak bayangkan Allah Subhanahu Wa Taala ni macam tingkatan-tingkatan makhluk. Aku buat baik ke tak buat baik ke raja bukan kenal aku pun. Aku nak puji raja ke tak puji ke, dia langsung tak ambil tahu pasal aku. Lebih baik aku pergi puji ketua kampung. Ketua kampung tu dah tentu boleh tolong aku. Jadi daripada dia nak sembelih sebut nama Allah, tak apa kita sebut nama Tuhan kecil-kecil ni. Tuhan kecil-kecil ni tak payah, tak banyak sangat dia nak ingat. Dia nak ingat sikit je. Jajahan takluk dia sikit, kita bagi dia redha dengan kita. Mereka sembelih binatang bukan lagi dengan nama Allah. Mereka nak masuk ke kampung-kampung dan hutan-hutan. Kalau minta lindung dengan Allah, mungkin Allah lindung, mungkin Allah tak lindung. Mungkin Allah bagi, mungkin Allah tak bagi. Ada shortcut. Lebih baik kita lindung dengan mambang yang jaga hutan ni. Dah tentu kalau dia tolong kita, anak buah dia tak kacau kita. Logik Arab Jahiliah. Jadi setiap kali mereka nak pergi masuk kawasan baru, mereka nak pergi teroka kawasan baru, mereka akan minta lindung. Wahai jin ketua tempat ni, kami nak masuk tempat ni, tolong bagi tahu kat jin-jin lain, jangan kacau kami. Dia punya kepercayaan, kalau buat begitu, jin ni dia akan beritahu kat anak buah dia, jangan kacau mereka. Daripada nak minta kat Allah Subhanahu Wa Taala terus, dia pergi minta dekat jin.
Wa innahu kana rijalun minal ins ya'udzuuna bi rijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quran, ada sebahagian daripada manusia pergi minta lindung dengan sebahagian daripada jin sehingga bertambahlah kesesatan mereka.